مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ضاعت قلوب العدا أنباء بعزته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكاه بالغنى لحما على وضم ودوا الفرار فكانوا يضبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخام أمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحم العدا قريب يجر بحر خميس فوق سابحته يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتدب لله محتسب يسلو بمسترسل للكفر مصطنم أنت غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلن تيتم ولن تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وصول حزب لهم أدهى من الوطن المسدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين رب العالمين.
tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, sahabat sahabiah, para asatizah, para tuan guru, hadirin muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita menyambung lagi siri pengajian tafsir yang diadakan oleh Akademi Pemikiran Turas yang diadakan selama beberapa hari ya. Hari saya juzuk 30, esok juzuk 29, lusa juzuk 28 dan tulat juzuk 27 ya, yang disampaikan oleh para asatizah daripada Akademi Pemikiran Turas. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung pengajian kita. Dalam siri yang lepas, kita telah membincangkan tentang surah yang kedua terakhir daripada Al-Quran Karim, iaitu surah Al-Falaq. Dan pada pertemuan kali ini, insya-Allah kita akan menyambung lagi surah yang seterusnya dalam siri pengajian tafsir juzuk yang ke-30, iaitu pada hari ini kita akan masuk ke dalam surah Al-Ikhlas. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita, eloklah kita bacakan Al-Fatihah dulu dan kita bacakan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul Azim. Jadi itu adalah surah yang kita bacakan, iaitu surah Al-Ikhlas. Jadi terjemahan bagi surah Al-Ikhlas ini, saya kongsikan terjemahannya. Maaf, surah Al-Ikhlas. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Tuhan Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad, ia tidak atau dia iaitu Allah tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Jadi itu 4 ayat yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa sebelum kita pergi secara mendalam berkaitan dengan surah ini, maka elok kita meneliti ya mukaddimahnya dahulu. Dan hari ini mungkin saya tidak khatamkan surah Al-Ikhlas. Ya, walaupun surah ni surah yang lebih pendek daripada surah sebelum ni, tapi oleh kerana surah Al-Ikhlas ini ialah surah yang sangat penting kepada kita semua, jadi saya merancang untuk surah Al-Ikhlas ini saya gunakan 2 siri untuk membahaskan tentang satu surah yang hanya 4 ayat ini. Baik, surah Al-Ikhlas, makna am. Surah Al-Ikhlas adalah sebuah surah yang memperihalkan sifat tauhid, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting untuk dipasakkan ke dalam umat baginda, terutama ketika baginda di fatrah Mekah. Jadi sedang pendengar rahmati Allah sekalian, surah Al-Ikhlas ini ialah surah yang memfokuskan tentang keesaan, ya, kita membawa kita kepada kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, membawa kita supaya kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sama ada dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, yang kita menafikan segala yang disembah melainkan hanya kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kita mengucapkan nama Allah yang bersifat esa. Ya, kalau kita belajar dalam sifat 20, ya, kita ada belajar satu sifat namanya sifat wahdaniyah.
Wahdaniyah itu bukanlah sifat bagi Allah, bukanlah nama bagi Allah. Wahdaniyah itu ialah keesaan Allah. Dan nama bagi Allah ialah wahidun ataupun ahadun. Wahidun dan ahadun bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Jadi di sana ada perbezaan antara perkataan wahidun dengan perkataan ahadun. Nanti kita akan pergi secara lebih terperinci. Cuma ayat pertama daripada surah ini menggambarkan kita bahawasanya kita berada di satu suasana Nabi SAW sedang berdepan dengan kaumnya di Mekah yang ketika itu menyembah berhala-berhala. Ada 360 berhala di hadapan Kaabah. Semuanya disembah oleh kebanyakan di kalangan musyrikin Mekah. Jadi Nabi SAW membawa satu fahaman ataupun membawa satu akidah, membawa satu pegangan. Yang pegangan itu bertentangan dengan majoriti masyarakat yang tinggal di Mekah. Untuk membawa satu pegangan yang baru yang tidak dianuti oleh kebanyakan masyarakat, maka secara logiknya Nabi SAW akan berdepan, akan ditimpa dengan pelbagai ujian dan pelbagai cabaran. Maka oleh sebab itu surah ini ialah sebagai satu surah yang menjadi kekuatan kepada sahabat-sahabat Nabi untuk berhadapan dengan segala tentangan, segala seksaan, segala ujian yang diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu apabila kita membaca kisah Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah apabila disiksa oleh tuan dia iaitu Umayyah bin Khalaf, maka zikir yang diucapkan ketika batu diletakkan di atas dadanya ialah zikir yang diambil daripada surah Al-Ikhlas, iaitu dia mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Jadi itu adalah zikir yang diambil daripada surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas ini ada 3 nama Allah di ayat pertama ni, huwa Allahu ahadun. Pada pendapat yang mengatakan huwa itu juga adalah seruan yang kita boleh serukan Allah Subhanahu. Huwa Allahu ahadun. Jadi ahadun adalah salah satu daripada nama Allah yang menjadi teras kepada surah ini. Surah ini membawa manusia daripada menyembah berhala, menyembah nafsu, menyembah segala perkara yang selain daripada Allah, kepada kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu makna surah itu secara umum. Kemudian makna yang kedua daripada surah ini, surah ini adalah satu-satunya surah yang tidak menyebutkan perkara lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia boleh dikatakan akidah Islam dari Al-Quran yang paling ringkas untuk dipelajari. Jadi apabila kita melihat kepada surah-surah yang lain dalam Al-Quran, surah-surah yang lain dalam Al-Quran ini disebutkan banyak perkara. Ada disebutkan tentang syurga, disebutkan tentang neraka, disebutkan tentang sifat manusia, disebutkan tentang para nabi, disebutkan tentang para rasul, disebutkan tentang syaitan, disebutkan tentang Fir'aun. Tapi hanya satu surah sahaja dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan perkara lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, itulah surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok surah yang paling pendek pun dalam Al-Quran, iaitu surah Inna A'tainakal Kautsar. Surah itu fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tidak menyebut berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Surah kedua terpendek dalam Al-Quran itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Juga tidak menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau surah yang pendek pun tidak menyebutkan tentang sifat Allah, apatah lagi tidak menyebutkan sifat Allah sahaja, hanya sifat Allah sahaja dalam satu surah, apatah lagi sifat surah-surah yang panjang, yang sudah tentu surah yang lebih panjang maka lebih banyak poin-poin perkara-perkara yang dicampur adukkan dalam satu surah. Sebagai satu campur aduk tu bukan campur tanpa ada kesinambungan, tapi ada keserasian yang tertentu dalam surah-surah yang lain. Cuma surah ini sahaja yang saya ingin katakan yang tidak ada selain daripada Allah. Surah ini hanya menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara keistimewaan bagi surah Al-Ikhlas. Dan boleh dikatakan bila menyebutkan hanya sifat bagi Allah, maka surah ini ialah surah yang hanya menyebutkan berkaitan dengan sifat Allah atau berkaitan dengan akidah Islam. Akidah Islam itu diringkaskan. Kita boleh jadikan sebagai satu kita kata apa, satu zikir. Kalau kita nak membaca satu zikir yang hanya menyebut sifat Allah, maka zikir qul huwallahu ahad ialah zikir yang paling bagus. Nanti kita akan sebutkan hadis-hadis yang berkaitan
dengan apa fadilat berzikir dengan surah Al-Ikhlas. Kerana apa fadilat berzikir dengan surah Al-Ikhlas? Yang paling besar sekali bukan nak jadi kaya, bukannya kita nak apa, kalau kita baca surah Al-Ikhlas kita selamat daripada jin syaitan. Fadilat yang paling besar kerana surah Al-Ikhlas ialah surah yang memahamkan kita tentang akidah tauhid. Hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah itu. Baik, seterusnya surah ini juga memberi kefahaman sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tertumpu kepada 5 sifat salbiyah. Jadi nanti kita akan pelajari bahawasanya surah Al-Ikhlas ini akan memberikan kita kefahaman tentang 5 sifat salbiyah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang kita pelajari dalam sifat 20. Ya, sifat 20 ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Jadi 4 cabang atau pembahagian bagi sifat 20 itu. Kalau sifat nafsiyah itu sifat wujud sahaja. Sifat salbiyah ialah sifat qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu lin nafsi wahdaniyah. Jadi kelima-lima sifat itu qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, wahdaniyah. Berapa tu? Qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Jadi 5 sifat salbiyah atau sifat yang ternafi pada zat Allah ini disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Itu nanti kita akan pergi secara terperinci. Hari ini muqaddimah tuan-tuan. Ya, kerana surah Al-Ikhlas ni kalau saya nak cerita dalam waktu sehari, takut saya tak dapat menjaga hak. Ya, takut tidak dapat memberikan hak yang selayaknya bagi surah yang amat agung, yang amat mulia ini. Baik, itu adalah makna secara ringkas apa yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas supaya kita kalau tak dapat yang lain pun, dapat yang ni pun faham dah. Dapat ini pun cukup dah. Surah Al-Ikhlas ialah surah berkaitan dengan tauhid, mengesakan Allah. Yang kedua, poin saya yang kedua ialah surah Al-Ikhlas ialah surah yang satu-satunya tidak menyebut selain daripada Allah. Kemudian poin yang ketiga ialah surah Al-Ikhlas ialah surah yang menghimpunkan 5 sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Jadi itu adalah 3 makna am yang kita boleh pelajari daripada surah Al-Ikhlas. Baik. Kita pergi pada muqaddimah surah ataupun perkara-perkara yang kita perlu tahu sebelum mempelajari satu-satu surah. Baik, munasabah dengan surah sebelumnya. Apa kaitan, ya, apa tanasub, apa munasabah antara surah Al-Ikhlas dengan surah sebelumnya iaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Ikhlas adalah seperti isbat atau penetapan dan ya, sini manakala sepatutnya saya letak. Manakala penafiannya pada surah Al-Kafirun. Kemudian kerana surah Al-Kafirun menafikan penyembahan kepada Tuhan selain Allah, manakala Al-Ikhlas menetapkan sifat-sifat yang perlu dipercayai oleh seorang Muslim. Jadi kaitan surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Kafirun ini ya, adalah ibaratnya kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, kalimah la ilaha illallah ialah kalimah nafi dan isbat. Kita menafikan penyembahan, ya, kita menafikan bertuhan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selepas kita dah nafikan, kemudian kita kena isbat illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang aku sembah, yang aku agungkan, yang aku jadi Tuhan, melainkan Allah. Allah tu kita mengisbat, kita menetapkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sembahan kita. Jadi itu ibarat la ilaha illallah itu kita akan dapat, ya, kita akan dapat fahami pada surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas dengan bentuk yang lagi tafsil, yang bentuk dalam ungkapan yang lebih terperinci. Kalau la ilaha illallah itu adalah satu ungkapan yang ringkas, ya, tapi mungkin boleh ditafsirkan dengan qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas. La ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Itu kita boleh katakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi surah Al-Kafirun ialah kita menafikan segala bentuk penyembahan, ya, kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang surah Al-Kafirun selepas datang surah Al-Ikhlas selepas surah Al-Kafirun mengatakan qul huwallah, yang aku sembah illallah, hanyalah Allah. Allah itu apa sifatnya? Ahadun. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi perkaitan ataupun munasabah antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas ialah ibarat nafi dan isbat dalam la ilaha illallah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Siapa yang menonton bolehlah tulis nota di ruang komen ya, supaya saya tak rasa keseorangan pada malam ni. Tulislah nota di ruang komen. Ustaz Fatih tak masuk hari ni, yang lain tak masuk ni. Baik. Kita tengok seterusnya. Surah ini adakah ia surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah? Baik, surah Al-Ikhlas ialah surah Makkiyah di sisi jumhur ulama. Ini yang sahih, ini kata Al-Imam Ibn Ashur. Ini yang sahih kerana surah ini membicarakan perihal tauhid yang menjadi asas masyarakat Mekah. Ini kalam Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Dan mengikut pendapat yang mengatakan surah ini adalah surah yang Makkiyah, bermaksud surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka surah ini ialah surah yang ke-22 diturunkan selepas surah An-Nas. Okey, ini adalah kata Al-Imam Ibn Ashur. Baik, jadi surah ini ialah surah yang diturunkan di Mekah. Dan ada pendapat sebenarnya yang mengatakan surah ini diturunkan di Madinah. Dan ada pendapat yang mengatakan surah ini turun 2 kali. Ada pendapat itu kedua-duanya diambil daripada Ibn Abbas, dan ada sebahagian sahabat yang berpandangan begitu. Mengapa? Kita nak tahu lah. Kenapa sebahagian ulama mengatakan, cuma jumhurnya kata Makkiyah lah, jadi kita pegang yang jumhur kata surah ini diturunkan di Mekah. Jadi kenapa surah ini diturunkan di Mekah? Jadi kita kena tengok apa kisah ataupun apa sebab nuzul dia. Apa sebab dikatakan surah ini diturunkan di Mekah. Baik, sebab nuzul bagi surah ini. Okey, saya bacakan sebab nuzul dulu. Okey, saya bacakan hadis ini. Rawat Tirmizi an Ubay bin Ka'b wa rawa Ubayd bin Attar an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa Abu Ya'la an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Quraisyan qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak fanazalat qul huwallahu ahad ila akhirha fatakunu makkiyah. Jadi ceritanya ada sekumpulan di kalangan orang Quraisy di Mekah. Jadi ceritanya di Mekah. Sebab tu surah ni Makkiyah. Jadi sekumpulan orang Quraisy di Mekah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, unsub lana rabbak, sifatkan kepada kami rupa Tuhan kamu tu bagaimana? Adakah daripada setengah riwayat lain kata adakah daripada emas ke, adakah daripada perak ke dan sebagainya. Dan dalam tafsir Hasyiah As-Sawi ala al-Jalalain disebutkan riwayat yang lain, dikatakan sekumpulan orang Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sembah 360 berhala di sekeliling Kaabah. Tetapi semua itu pun tak dapat menunaikan hajat kami. 360 berhala yang kami sembah juga tidak dapat menunaikan hajat kami. Bagaimana kamu dengan menyembah Tuhan yang esa yang satu dapat menunaikan hajat kamu? Jadi cuba cerita unsub lana rabbak. Cuba ceritakan, perihalkan bagaimana rupanya, sifatnya Tuhan kamu. Maka turunlah ayat ini untuk menceritakan, menyifatkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi daripada kisah itu, sebab nuzul itu, maka dikatakan surah ini diturunkan di Mekah. Dan ada riwayat yang kedua, iaitu daripada, saya terus baca daripada Warawa Abu Salih an Ibn Abbas anna Amir bin Tufail wa Arbada bin Ibn Rabi'ata atayan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Amirun ila ma tad'una qala ila Allah qala sifu lana amin dhahabin aw min fiddatin am min hadidin am min khashabin. Jadi ada sekumpulan di kalangan orang Madinah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke mana kamu nak bawa kami? Tuhan mana yang kamu nak bawa kami? Adakah Tuhan yang diperbuat daripada emas ataupun daripada perak, daripada besi ataupun daripada kayu? Kenapa? Kerana orang Arab ni dia sembah Tuhan yang diperbuat daripada bahan-bahan ini.
Jadi nak tanyalah Tuhan Nabi Muhammad adakah diperbuat daripada bahan yang sama diperbuat oleh mereka. Mereka menyangka dengan kejahilan mereka uh, Tuhan Nabi Muhammad ini seperti Tuhan mereka. Maka turunlah ayat ini. Baik. Dan ada riwayat yang lain mengatakan pendeta-pendeta Yahudi iaitu Huyai ibnu Akhtab, Ka'b ibn al-Ashraf, mereka bertanya kepada Nabi SAW, sif lana rabbak la'allana nu'minu bika. Perihalkan kepada kami tentang Tuhan kamu, mudah-mudahan kami beriman. Jadi itu adalah antara sebab nuzul ayat ini ataupun yang mengatakan kisah yang berlaku di sebalik penurunan surah Al-Ikhlas, iaitu sekumpulan Arab Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, unsub lana rabbak, ceritakan tentang kami macam mana Tuhan kamu, sifat-sifatnya. Dan cerita yang kedua ialah orang Yahudi di Madinah yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah sifat-sifat bagi Tuhan kamu wahai Muhammad, mungkin kami beriman dengan kamu. Dan ada satu kisah lain yang diriwayatkan di dalam Hasyiah Sawi juga Alal Jalalain, yang mana Abdullah bin Salam yang datang kepada Nabi SAW yang bertanyakan tentang soalan itu, iaitu sif lana rabbak. Kemudian Nabi SAW menyampaikan surah Qul Huwallahu Ahad, maka Abdullah bin Salam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebab nuzul, itulah peristiwa yang berlaku di sebalik penurunan surah Al-Ikhlas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, apa nama bagi surah ini? Baik, nama bagi surah ini disebutkan oleh Al-Imam Razi, ada 20 nama bagi surah ini. Cuma tak adalah saya nak baca semua. Kalau kita baca semua, kita pada habis dengan ni je. Antaranya ialah dia kenapa banyak nama bagi surah ni berbanding dengan surah-surah yang lain. Begitu juga surah Al-Fatihah juga adalah antara surah yang banyak nama. Lebih kurang 20 nama bagi surah Al-Fatihah. Kenapa banyak nama bagi satu surah? Kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan kepada kemuliaan bagi yang dinamakan itu. Jadi oleh kerana surah itu ialah surah yang sangat mulia, maka oleh sebab itu banyak nama bagi surah itu. Jadi surah Al-Ikhlas ialah surah yang banyak makna, yang banyak keberkatan, yang banyak diamalkan. Jadi tak cukup dengan para ulama memberikan satu nama kepada surah ini. Sebab tu ada yang dinamakan surah ini nama surah Al-Wilayah. Nama surah ini Al-Wilayah. Apa maksud Al-Wilayah? Al-Wilayah maksud kewalian. Maksudnya orang yang baca surah ni, mana beramalkan surah ni boleh jadi wali Allah. Siapa yang mengamalkan surah ini boleh jadi wali Allah. Ada yang mengatakan surah ni namanya Al-Ma'rifah. Ma'rifah maksud dia mengenal. Jadi siapa yang mengamalkan surah ini maka dia boleh mengenal Allah. Dan ada yang mengatakan surah ini ialah surah At-Tajrid. Maksud At-Tajrid maksud dia kita membuang semua yang selain Allah daripada diri kita. Jadi dengan kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, maka kita dapat membuangkan segala pemikiran berkaitan dengan dunia, syahwat dan sebagainya. Kita hanya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu namakan surah At-Tajrid. Apapun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, surah ini masyhur dengan nama surah Al-Ikhlas. Dan dalam riwayat dalam Sahih Al-Imam Bukhari, Nabi SAW menamakan surah ini dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Baik, kenapa dinamakan surah ini dengan surah Al-Ikhlas? Kerana seperti kita sebutkan tadi, surah ini tidak terdapat perbahasan lain melainkan perbahasan tentang Allah. Jadi kalau surah lain tuan-tuan, kalau surah lain boleh jadi orang baca kerana ada kepentingan. Surah Al-Waqi'ah baca nak murah rezeki. Surah itu baca kerana nak selamat daripada azab kubur. Surah Al-Falaq dan An-Nas yang kita baca sebelum ni pun kita baca kerana nak selamatkan diri daripada jin, syaitan dan semua jenis kejahatan. Tapi kenapa kita baca surah Al-Ikhlas? Adakah kita nak selamat daripada jin, syaitan? Adakah kita nak jadi kaya baca surah Al-Ikhlas? Kerana itu namakan surah Al-Ikhlas. Kita baca adalah kerana kita cinta Allah. Kerana kita suka menyebutkan sifat orang yang kita cinta. Samalah seperti kita kalau kita sedang bercinta, dilamun cinta, maka semua perkara yang datang daripada orang yang kita cintai itu, maka ia akan
akan menyebabkan kita, apa kata orang yang dilamun cinta ni, dia bila baca mesej ke apa, dia akan rasa syok lah, rasa syok kan, bahasa bahasa Kedah ke apa, syok, rasa seronok, rasa suka, ya, teringat, terbayang, rasa tengah terbang kan kalau baca surat cinta, ya. Samalah dengan kita baca surah Al-Ikhlas, ya, kita baca tentang sifat Allah yang mana kita cinta, ataupun orang tu sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita contoh gambar belakang saya ni, terbayangnya kubah hijau, maka tengok kubah hijau pun dah teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut apa sifat Nabi, apa saja sifat Nabi. Ya, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat, ya, Nabi berada di riba Aisyah. Datang Sayyidatina Fatimah, datang dalam keadaan Nabi berbisik kepadanya, kemudian dia menangis dan menangis dan menangis. Kita dengar cerita Nabi itu pun kita dah menangis, walaupun kita tak tahu apa yang kenapa dia nangis apa semua. Kemudian Rasulullah bisik kali kedua, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha ketawa gembira. Ya, jadi kita pun tak tahu apa yang berlaku, tapi kita rasa seronok dengar. Kenapa kita seronok dengar? Kenapa kita suka baca? Kenapa kita suka dengar? Kerana kita cinta Rasulullah. Begitu juga surah Al-Ikhlas, ya, kenapa dinamakan, ya, sebagai surah Al-Ikhlas? Kerana orang yang baca surah Al-Ikhlas ini dia baca dengan ikhlas. Ya, orang yang baca surah Al-Ikhlas dia baca dengan ikhlas. Ya, kecualilah orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini kerana surah Al-Ikhlas ini surah yang paling mudah. Ada setengah orang dalam sembahyang dia baca surah Al-Ikhlas sahaja kerana surah ni surah yang paling pendek, paling mudah. Ya, tapi jangan kita salah faham, ya. Orang yang suka baca surah Al-Ikhlas ni, walaupun dia anggap tu surah yang paling pendek, sebenarnya surah Al-Ikhlas ni surah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dibaca dalam solat-solat sunat. Ya, jadi itu adalah bukan sahaja surah yang disukai oleh orang yang suka surah pendek, tapi juga disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak pergi kepada fadilat surah. Baik, fadilat surah ni banyak, Saya nak menyebutkan beberapa hadis daripada yang dinaqalkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkam, tafsir Jami'ul Ahkam, Jami' Ahkamil Quran. Baik, hadis yang pertama, Nabi SAW diriwayatkan daripada Sahih Imam Bukhari, Nabi SAW an Abi, saya bacakan terjemahan, ya, kerana kita dah kekurangan masa. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang lelaki, ya, mendengar seorang lelaki membacakan Qul Huwallahu Ahad, dan dia mengulang-ulang bacaan Qul Huwallahu Ahad ketika waktu subuh, ya, datang dia kepada Nabi SAW. Ya, maka beliau dia tak suka. Dia seorang lelaki ni, dia dengar ada kawan dia, sahabat yang lain, dia baca surah Qul Huwallahu Ahad, dia ulang dalam sembahyang. Sebab tu ada fadilat mengulang bacaan Qul Huwallahu Ahad dalam sembahyang. Sunat, ya, kerana dilakukan oleh sahabat Nabi. Jadi ada seorang sahabat Nabi diulang Qul Huwallahu Ahad dalam sembahyang. Kemudian ada seorang sahabat lain kata, "Ish, dia ni apa baca surah pendek dalam sembahyang kan?" Ya taqallah. Maksudnya dia memperlekeh. Dia rasa benda tu sikit alah apa baca Qul Huwallahu. Kita ni baca Al-Baqarah, kita baca An-Nisa, dia baca Al-Ikhlas sahaja. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran." Demi jiwa aku yang berada di tangan Allah, berada di kekuasaan Allah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini menyamai pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Yang nampak kecil, nampak 4 ayat, tapi sebenarnya besar fadilatnya, menyamai dengan sepertiga Al-Quran. Ya, pahala bacaan kita bersamaan dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Baik, hadis yang seterusnya. Ya, saya akan bacakan hadis ni sampai habis. Jadi mungkin akan makan sedikit masa kerana saya memang suka nak baca fadilat surah Al-Ikhlas ni kerana dia penting, ya, penting bagi saya untuk kita beramal, maka kita kena banyak baca hadis-hadis fadilat, ya. Baik, wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adakah kamu ya'jizu, adakah kamu tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Maka sahabat Nabi, Rasulullah bagi tahu kepada sahabat-sahabat, "Kamu tak mampu ke nak baca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Maka sahabat-sahabat pun rasa susah nak buat.
Kemudian dia tanya pada Rasulullah, siapa yang mampu? Ayuna yutiqu ya Rasulullah? Siapa yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran, ya? Padahal sahabat Nabi ada je yang mampu. Tapi nak kata sahabat Nabi ni tawaduk, ya. Ada sahabat Nabi yang mampu baca satu Quran dalam satu rakaat, ya. Tapi yang ni sahabat Nabi tawaduk. Siapa yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kemudian kata Nabi SAW, Allahul Wahidu As-Samadu Thuluthul Quran. Jadi kata Nabi SAW, ini antara nama surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu menyamai pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Baik, kemudian saya tinggalkan ini. Rawah Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan. Ini satu cerita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar satu kumpulan tentera, ya, dalam satu peperangan. Dalam peperangan itu, wa kana yaqra li ashabihi, ada seorang lelaki itu yang dia menjadi ketua dalam peperangan itu. Dia ni setiap kali dalam sembahyang, ya, dia jadi imam. Dan dia akan membaca surah, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah panjang, kemudian tutup setiap surah yang dia baca itu dengan membaca Qul huwallahu ahad. Itu apa dia, amalan dia. Amalan sahabat yang Nabi tak ajar, Nabi tak ajar amalan. Jadi dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surah yang panjang, kemudian di penghujungnya ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Itu amalan dia. Jadi sahabat lain semua tengok kerana dia jadi imam. Setiap kali lepas sembahyang dia baca surah, kemudian ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Dia baca surah, ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Jadi sahabat yang lain bengong. Bengong tu bukan maksud bodoh. Sahabat lain teruja lah kenapa dia buat begitu. Sama macam sahabat yang pertama tadi. Sepanjang malam baca Qul huwallahu ahad. Yang ni pula ditutup. Dia tutup rakaat dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian sahabat yang lain yang tidak tahu tu, dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka pulang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ceritalah, wahai Rasulullah, ada seorang di kalangan kami jadi ketua kami dalam peperangan. Dia ni setiap kali lepas habis surah dalam rakaat dia tu, dia akan tutup dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Nabi sendiri dia tidak mengatakan perbuatan itu betul atau tidak. Ya, kali ni Nabi nak suruh sahabat tu tahu sendiri. Kamu nak tahu sebab tadi Nabi sebut terus apa kelebihan Qul huwallahu ahad, ya. Nabi kata, kamu kata orang yang baca Qul huwallahu ahad ni dia baca surah yang kecil, ya. Nabi kata 1/3 Al-Quran Qul huwallahu ahad tu, kalau kamu nak tahulah, seolah gitulah, ya. Dan yang kedua ni Nabi SAW tidak memberitahu tentang Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran. Tapi Nabi SAW kata, kamu pergi tanya sendiri kenapa dia baca Qul huwallahu ahad. Baik, kemudian apa yang dijawab oleh lelaki ni? Lelaki ni kata, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruh anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu. Allah, ya. Kenapa dia baca Qul huwallahu ahad? Dia kata kerana Qul huwallahu ahad ini, surah ini adalah sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Dan aku suka, aku kasih, aku cinta untuk membacanya. Allahu akbar. Jadi itu kecintaan sahabat pada Al-Quran, ya. Cintaan sahabat kepada Al-Quran. Kecintaan sahabat kepada Allah, sifat-sifat Allah. Dia kata kerana itu sifat Allah dan aku suka untuk menyebutkan sifat Allah. Maka apa kemudian sahabat Nabi ni bila dah tanya, dia balik semula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bagi tahulah, lelaki tu jawab sifatur Rahman. Jadi sahabat Nabi dia dapat jawapan daripada lelaki tu, bukan dapat jawapan daripada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengiyakan sahaja dan Rasulullah memberi berita gembira kepada dia, akhbiruhu, ya, annallahu yuhibbu. Akhbiruhu annallahu azza wa jalla yuhibbu. Kamu bagi tahu dia balik, ya. Rasulullah tak kata surah ini besar fadilah, tak. Rasulullah kata bagi tahu dia balik kerana dia sebut perkataan tu Allah cinta kepada dia. Allahu akbar. Jadi orang yang membaca surah Qul huwallahu ahad dan dengan perasaan cinta kepada Allah, ya, ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai dia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang membaca Qul huwallahu ahad bukan kerana Qul huwallahu ahad itu ialah surah yang pendek, tapi kita membaca surah Qul huwallahu ahad kerana Allah suka, ya, kita menyebutkan nama dia dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya satu lagi amalan sahabat yang lain, dia banyak macam-macam, Ustaz.
amalan sahabat berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ni. Baik, satu hadis daripada Al-Imam Tirmizi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana rajulun min al-Ansar ya'ummuhum fi Masjid Quba. Ya, seorang lelaki dari kalangan Ansar yang tadi dalam peperangan yang ni di ketika di Madinah. Ya, dia ni jadi imam dalam sembahyang di Masjid Quba. Baik, dia ni wa kana kullama iftataha suratan yaqra'uha lahum fi shalah faqara'a biha iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra' bi suratin ukhra ma'aha. Baik, apa yang dibuat oleh lelaki ni tuan-tuan? Tadi ditutup dengan qul huwallahu ahad, lelaki yang dalam peperangan tadi. Lelaki yang dalam Masjid Quba ni setiap kali lepas dia baca Al-Fatihah, dia mulakan dengan membaca qul huwallahu ahad. Ya, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Gitu amalan dia. Ya, tadi mula-mula tadi yang dia baca qul huwallahu ahad je, dia tak baca surah lain. Orang yang kedua dia baca surah lain kemudian dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Orang yang ketiga ni dia mulakan dengan qul huwallahu ahad kemudian dia baca surah lain. Jadi itu amalan dia. Maka sahabat Nabi pun bila tengok satu amalan yang bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka terus dia bertanya kepada Nabi SAW. Ya, sama dengan cerita tadi, cuma ni orang yang berbeza, amalan yang berbeza. Baik. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin, dia melakukan perkara itu di setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu, maka sahabat-sahabat dia bertanya kepada dia, faqalu innaka taqra'u bihadhihi surah thumma la tara annaha tajzika hatta taqra' bi suratin ukhra fa imma an taqra' biha wa imma an tad'u wa taqra' bi suratin ukhra qala ma ana bitarikiha wa in ahbabtun an umaika. Dia kata begini tuan. Dia kata, kenapa kamu buat begitu? Ya, kamu kalau nak baca surah Qul Huwallahu Ahad saja atau kamu baca surah lain saja. Kenapa kamu nak baca surah Qul Huwallahu Ahad kemudian kamu sambung dengan surah lain? Kenapa yang dijawab? Dia kata ma ana bitarikiha. Kamu nak tegur, kamu nak tak setuju, terpulang pada kamu. Tapi aku tak akan tinggal amalan ni. Jadi dia kekal dengan amalan dia walaupun dia tidak diajar oleh Nabi SAW cara baca begitu. Ya, cuma dia dalam itar, dalam lingkungan perkara yang harus dalam syariat untuk kita membaca mana-mana surah selepas daripada Al-Fatihah. Ya. Maka apa yang berlaku? Kalau mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu, faqala ya fulan ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabu, maka Nabi SAW panggil dia. Nabi panggil ya. Kemudian dia kata, wahai fulan, apa yang menghalang kamu untuk mengikut sahabat-sahabat kamu tadi? Apa yang menyebabkan kamu membaca surah ini di setiap rakaat? Ini Nabi sendiri tanya dia di depan sahabat yang lain. Maka apa kata lelaki tu? Dia kata, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Itu je jawapan dia. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku cinta, aku kasih, aku suka pada surah. Itu senang jawapan dia. Kenapa kamu suka baca Qul Huwallahu Ahad? Kan aku suka. Senang jawapan daripada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Inna hubbaha adkhalakal jannah. Sungguhnya kecintaan kamu kepada surah Al-Ikhlas akan memasukkan kamu dalam syurga. Ya, masya-Allah, subhanallah. Dengan cintanya kita kepada Al-Quran, satu-satu surah dalam Al-Quran, cinta pada Al-Quran ini akan membawa kita masuk syurga. Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan, jadi tak senang ya orang tu diberi satu rasa cinta, tiba-tiba rasa seronok baca Quran. Tak senang. Itu akan datang dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Tapi bila seorang tu dah cinta pada satu surah, iltizam, teruskan baca surah itu. Kerana cinta tu hanya Allah SWT sahaja yang kurniakan, dan kecintaan kepada satu-satu ayat surah dalam Quran itu akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak bacakan hadis yang terakhir. Baik. Yang ini saya nak bacakan hadis yang dhaif. Ya, kalau siapa yang tak setuju, terpulanglah. Yang disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Baik. Daripada Abdullah ibn Syikhir an abihi qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad fi maradhihi alladhi yamutu fihi, pada sebelum dia meninggal dunia, pada kesakitan yang dia hadapi sebelum dia meninggal dunia. Jadi amalan
ketika mati, ketika kita sakit. Contoh kalau seorang tu sakit dan dia rasa kesakitan tu akan membawa dia kepada kematian, maka dia baca qul huwallahu ahad. Maka apa kata Nabi SAW? Dia tidak akan difitnah dalam kubur. Dia akan terselamat daripada himpitan kubur. Dia akan dibawa oleh malaikat pada hari kiamat dengan tangan-tangan malaikat sehingga dia meniti titian surat terus ke syurga. Ya. Jadi itu antara sabdaan daripada Nabi SAW. Kemudian ada satu hadis yang berkaitan dengan qul huwallahu ahad yang menjadi amalan guru-guru, antaranya yang disebutkan oleh Al-Habib Omar yang memberi petua nak kaya. Adalah juga petua nak kaya kan. An Jarir qala Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilihi nafatil faqra an ahli dhalikal manzil wa anil jiran. Maksudnya daripada Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi SAW, sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad sebelum dia masuk rumah, maka bacaan dia itu akan menafikan kefakiran kepada ahli rumah itu dan jiran dia. Bukan dia ahli rumah itu sahaja, dan jiran dia juga ternafi, tak ditimpa dengan kefakiran. Jadi antara amalan yang dilakukan oleh guru-guru kami, antaranya saya dengar daripada Al-Habib Omar mengatakan kalau antara amalan sebelum kita masuk rumah, maka kita bacalah qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad. Bagi salam apa semua, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Antara amalan lagi, sebelum masuk rumah baca qul huwallahu ahad. Itu amalan yang akan membawa rezeki, amalan yang boleh menyebabkan kita tidak ditimpa oleh kefakiran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup dulu sekadar itu untuk malam ini. Saya mohon maaf kerana terpanjang pada malam ini, kerana nak menyebutkan beberapa fadilat berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Perincian satu persatu surah Al-Ikhlas itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kita dikurniakan lagi masa untuk kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dan tafsiran daripada para ulama. Mudah-mudahan kita terpandu untuk mencinta Al-Quran Al-Karim, yang kecintaan daripada Al-Quran itu akan bawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.